Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dan untuk video hari ini saya nak share dengan korang semua pokok roselle yang kat depan ni. Seperti yang anda lihat, saya punya pokok roselle yang saya beli, saya tanam di depan rumah je ya, sebab dalam rumah dah penuh dengan pokok lain, so tanam kat luar lah. Lagipun pokok roselle ni memerlukan matahari yang penuh matahari secara langsung untuk dia membesar dan juga kata tumbuh saran yang baik lah. Saya beli, asalnya pokok ni saya tanam daripada anak pokok, saya beli secara online. Boleh juga tanam daripada biji benih, tak ada masalah. Cuma kalau beli pokok, anak pokok ni dia cepat sikit lah, kita boleh potong 2 bulan lah pembesaran dia kan. Sebab pokok roselle ni dia akan mula berbuah seawal 4 ke 5 bulan selepas kita tanam. Dan kalau anda tengok kat depan ni, itulah rupa buah dia. Sebenarnya dia bukan buah, dia adalah bunga pokok bunga. Dia punya kelopak dia, kita panggil calyx. Itulah yang kita akan harvest dan kita akan ambil untuk buat air ke, minum, buat jam, ataupun buat asam dan macam-macam lagi lah. Dan untuk buat teh pun boleh, kita boleh keringkan dan jual sebagai teh kering. Jadi kalau yang anda tengok kat depan ni, pokok ni ini adalah orang kata boleh nampak bunga tu kan, kelopak bunga, ataupun saya panggil buah lah, senang buah kan. Dia pada permulaannya dia akan tumbuh warna hijau, kelopak bunga tu, dan dia akan bertukar menjadi warna merah apabila dia semakin membesar lah, dari minggu ke minggu. Dan seterusnya dia akan menjadi kelopak yang besar dan akan berkembang menjadi bunga macam yang anda tengok tadi kan. Dan setelah dia kembang menjadi bunga, biasanya kelopak bunga tu akan jatuh ataupun kuncup dan akan gugur. Dan kemudian dia kelopak yang bahagian luar tu, yang warna merah tu lah yang kita akan kutip dan harvest dan kita proses untuk buat apa-apalah, minuman dan sebagainya. Dan bila dia dah gugur, bahagian luar yang warna merah tu kita namakan dia calyx. Calyx tu yang kita nak, dan dia akan kuncup dan dia akan membesar semula. So daripada proses dia berbunga kepada kita harvest dia mengambil masa dalam 10 hari. Maknanya dia dah gugur je, kita kira daripada hari gugur tu 10 hari, baru kita boleh orang kata dia matang lah untuk kita harvest hasil dia. Macam kat depan ni nampak berbunga, nanti dia akan gugur bunga tu, dan kelopak yang luar yang warna merah tu yang akan kita ambil. Dan bila dia dah gugur, macam saya cakap tadi, dia akan kuncup sekejap dan dia akan kembang, membesar. Dan kelopak calyx tu akan menjadi tebal, besar dalam masa 10 hari. Dan bila dia dah membesar tu, nanti akan ada pot ataupun biji benih kat dalam dia. Dia macam buah getah tu saiz dia, tapi dalam ni dia ada biji. So kita pecahkan nanti. Bila dia dah kering nanti, bila kita dah harvest, kita keluarkan biji tu, kita keringkan, dan itu akan menjadi biji benih dia. Alright. Jadi kalau anda tengok kat depan ni, inilah dia kelopak bunga dia yang dah kuncup tadi, yang kembang kan. Dia dah kuncup, dia akan jatuh, dia akan gugur sendirilah, dan dia akan jadi macam kat belakang tu, dia akan kecut balik, dan nanti dia akan membesar, dia akan kembang balik. So bila dia dah kembang tahap kata matang tu, nanti kita akan nampak biji dia dekat dalam tu. Senang dia, daripada luar kita dah nampak biji dia tu besar, maknanya dah boleh lah tu kan, dah boleh harvest lah tu. Kalau nak senang, kira 10 hari lah lebih kurang, tambah tolak. Dan untuk pengetahuan korang semua, bunga ataupun kelopak ataupun buah dia ni, yang calyx yang kita nak harvest tu, dia akan tumbuh di setiap ketiak daun. Maknanya daripada bawah sampailah ke atas. Tapi untuk permulaan, macam saya punya ni, dia akan tumbuh di hujung lah. Sebab air, baja dan zat-zat semua dia akan hantar ke hujung pokok kan, biasanya dalam untuk proses pembesaran. Jadi untuk hasil yang round pertama ni, pusingan pertama ni, dia akan tumbuh kat hujung dulu. Lepas tu bila kita dah harvest yang hujung tu, nanti barulah yang kat bawah-bawah ni akan keluar bunga-bunga baru dekat setiap ketiak dia. Dan bila kita dah harvest pun, nanti dia akan tumbuh lagi kat ketiak tu. Itu yang kata special ni lah. Kalau anda tengok kat depan ni, ada dah besar sikit kan. Ni mungkin dah masuk minggu, mungkin dah
4 ke 5 hari lepas tu dia punya calyx pun dah mula membesar, tebal dan mengembang. Untuk macam yang anda tengok kat depan ni, itulah dia, nampak di setiap ketiak daun. Dan kalau ikutkan Roselle ni terlalu banyak khasiat dia. Ada konten antara yang bagusnya vitamin C, vitamin B, B2, kalsium, potasium dan sebagainya. Dah banyak berkata kelebihan-kelebihan dari segi kesihatan lah. Kalau anda nak tengok kan, inilah dia hasil dia bila dia dah besar, matang. Kita akan harvest lah. Saya tunjukkan anda video macam mana harvest. Kita just gunting je di bawah kelopak tersebut. Dan berhati-hatilah kalau terbaiknya guna gunting, sebab kadang-kadang dia ada buah kedua dekat yang kecil je kat bawah tu. So kita takut kalau kita tarik ataupun petik atau rentap, boleh terkoyak, terpatah yang bunga yang kecil tu lah. Rugilah nanti kan kita. Sebab yang tu lah nanti kita nak harvest untuk second round nanti. Dan mana-mana yang bersaiz kecil, kita tunggulah lagi 3-4 hari ke baru kita harvest yang second round. Yang mana kita dah harvest awal ni, kita boleh guna nak masak terus, ataupun kita boleh simpan dalam peti sejuk dulu lah untuk beberapa hari. Dia boleh tahan, tak ada masalah. So bila dah kumpul tu adalah banyak sikit, so bolehlah buat banyak sikit air kan. Jadi kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak masak ataupun nak buat jus Roselle daripada harvest. Dan kita ambil dan kita akan proses dan kita akan tunjuk kat korang lah macam mana. Jadi stay tune dan saya akan tunjukkan cara-cara dia sebentar lagi. Sebelum saya lupa, untuk pengetahuan korang, keratan batang pokok Roselle ni boleh juga ditanam daripada keratan batang. Jadi kita potong batang ni, kita cocok je kat tanah. Boleh juga lagi cepat daripada tanam biji benih lah. Kata kita boleh langkau 2 bulan lebih kurang macam tu. Inilah dia hasil dia yang kita dah petik tadi. Dan sekarang ni apa yang kita perlu buat untuk nak menghasilkan air ke ataupun apa saja, kita kena rebus dulu kelopak ni. Cara dia, sebelum kita rebus, kita kena kopek dulu kelopak ni. Nampak? Saya tunjuk cara dia. Kopek. So yang kelopak ni lah yang kita akan ambil untuk rebus dan proses. Bahagian dalam awak akan nampak macam ada biji ni kan, ataupun pot ataupun kantong dia ni. Yang ini kita akan ambil dan simpan. Atau yang terbaik untuk jadikan biji benih, kita keringkan dia, kita jemur ataupun kita letak dalam bekas ataupun dalam net, kita gantung kan. Kita jemur dia sampai dia kering, dia merekah, dia akan buka sendiri. Dalam dia ulas macam durian lah kan. Dia ada belahan-belahan, dia ada pot dia tu kan. So dalam tu ada banyak, lebih kurang dalam 20 biji benih dia. Jadi biji benih ni pun kita boleh simpan, kita boleh tanam ataupun kita nak jual pun boleh juga. Daun macam calyx yang warna merah ni kita boleh jual juga kepada customer. Kalau kita nak berniaga lah, kita boleh keringkan ataupun kita nak jual fresh, ikut kilo ke, tak ada masalah. Sebab harga dia boleh tahan juga ni, dan boleh yang kata ada keuntungan lah. Dan kebanyakan produk-produk Roselle kat luar sana sebenarnya banyak menghasilkan jus, asam, jam. Tapi jam jarang-jarang kita jumpa lah. Selalunya jus dan asam lah. Jam boleh, dan boleh juga yang selalu juga teh dia dikeringkan kelopak ni, dan kemudian bila dah kering, kita pack dan kita boleh jual kepada customer. Itu pun boleh jadi sumber pendapatan juga. Dan antara satu cara lagi untuk kita boleh jual juga anak pokok. Itu maknanya dia punya commercial value dia sangat tinggi jugalah, pokok Roselle ni, untuk pengetahuan anda semua.
Selepas kita dah kopek calyx bunga tadi tu, kemudian kita sediakan periuk dan rebus bersama dengan air lebih kurang dalam 1 liter ke 1.5 liter, bergantunglah kepada jumlah calyx yang kita ada. Dan kita akan masak dengan gula secukup rasa sebab rasa dia nanti masam-masam manis, memang sedap. Dan kalau nak sedap lagi, letak secubit garam untuk rasa yang lebih seimbang. Bila dia dah masak nanti, dia akan jadi warna merah-merah pekat macam ni. Dan macam mana kita nak tahu dia dah betul-betul masak? Kelopak bunga ni dia akan jatuh ke bawah, dia akan tenggelam. Bila dah tenggelam tu nanti korang bolehlah tutup api dan boleh minum terus. Nak minum panas boleh, nak minum suam-suam pun boleh. Kalau saya, yang best minum sejuk-sejuk lah dengan ais kan. Dan kalau korang nak tahu macam mana rasa air Roselle ni, sebenarnya dia adalah kombinasi antara air rasa Ribena campur cranberry ataupun Ribena campur asam. Dia masam-masam manis, memang refreshing, sangat sedap, bagus untuk menyejukkan badan di hari yang panas. Dan korang akan tengoklah hasil dia lepas ni. Kita akan minum dengan ais, memang best. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga subscribe channel saya untuk mengikuti perkembangan dan juga update-update terbaru berkaitan Once Edible Garden. Dan jangan lupa untuk tonton bahagian-bahagian video yang seterusnya. Okay, bye.